Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan bincangkan soalan dan jawapan bagi Sains Tahun 2, buku aktiviti muka surat 37 sehingga 44. Okey, di bawah tajuk terang dan gelap. Okey, kita lihat dahulu muka surat 37. Kenali sumber cahaya. Okey, arahan yang diberi, perhatikan gambar dan nyatakan sumber cahaya berikut. Okey, dia bagi gambar dan kita akan nyatakan apa sumber cahaya bagi gambar tersebut. Okey, kita lihat gambar yang pertama. Gambar matahari. Jadi sumber cahayanya mestilah matahari. Jadi apa yang murid perlu tulis hanyalah matahari. Okey. Kemudian kita lihat nombor 2. Kita ada gambar lilin. Okey. Lilin dinyalakan menggunakan api. Jadi sumber cahaya bagi lilin adalah api. Okey. Kita lihat gambar yang ketiga. Kita ada api juga. Jadi jawapan bagi gambar yang ketiga ialah api. Okey. Kemudian kita lihat gambar seterusnya, iaitu gambar yang keempat. Kita ada gambar lampu suluh. Okey. Jadi sumber cahaya bagi lampu suluh adalah lampu. Okey. Jadi kita lihat soalan seterusnya. Sumber cahaya ialah kita ada 3 tadi, iaitu matahari, api dan lampu. Kita teruskan dengan latihan muka surat 38. Okey. Dia minta kamu bandingkan lakaran bunga raya. Okey. Ini adalah satu uji kaji di mana murid perlu sediakan sekuntum bunga raya. Kalau tiada bunga raya pun tidak apa, boleh cari dalam Google, cari gambar bunga raya, penutup mata dan juga pensel. Okey. Kita lihat langkah-langkah untuk menjalankan uji kaji ini. Langkah yang pertama, lakarkan sekuntum bunga raya pada petak A. Okey, kamu akan lakar bunga di sini di petak A. Langkah yang kedua, tutup mata dan lakarkan sekuntum bunga raya pada petak B. Pada petak B, kamu akan lakarkan juga bunga raya, bunga yang sama, tapi dengan syarat kamu akan tutup mata. Dan yang ini murid akan buat sendirilah untuk kamu lihat perbezaan lukisan kamu jika kamu buka mata dan jika kamu tutup mata. Okey. Untuk yang lakaran ini terpulang kepada muridlah macam mana lakaran kamu. Jadi kita terus bincang kepada soalan. Arahannya ialah jawab soalan berikut
berdasarkan lakaran di atas. Okey. Kita lihat soalan 1. Gambar bunga raya boleh dilakar dengan apa? Dalam keadaan terang kerana adanya cahaya. Jadi, gambar bunga raya kita dapat lakar dengan sempurna. Sempurna ataupun kamu mahu tulis baik pun diterima. Okey, gambar bunga raya boleh dilakar dengan sempurna dalam keadaan terang kerana adanya cahaya. Okey, sebab kita boleh nampak. Sebab tu kita dapat lukis dengan baik. Okey, kita lihat gambar yang kedua. Soalan yang kedua. Gambar bunga raya tidak dapat dilakar dengan sempurna dalam keadaan gelap. Okey, sebab kita tutup mata untuk lakar pada petak B. Jadi memang tidak dapatlah dilakar dengan sempurna kerana mata kita tertutup. Kita tidak dapat lihat apa yang kita tengah lukis. Jadi soalan yang ketiga, hasil lakaran bunga raya pada kotak A lebih baik daripada hasil lakaran pada kotak B. Okey. Kita teruskan kepada soalan muka surat 39. Okey. Bandingkan keadaan terang dan gelap. Okey, dia minta kamu bandingkan keadaan di bawah untuk aktiviti menulis. Okey. Tulisan akan lebih cantik apabila ditulis dalam keadaan terang. Berbanding dalam keadaan gelap. Okey, kita lihat jika dia menggunakan lampu, tulisannya lebih cantik berbanding jika dia menggunakan pelita ataupun lilin, tulisannya kurang cantik. Okey. Kita lihat keadaan yang kedua, iaitu bermain tanglung. Okey, kita lihat bermain tanglung. Tanglung akan lebih menarik dalam keadaan gelap berbanding dalam keadaan terang kerana kita akan pasang api di dalam tanglung. Jadi, tanglung itu akan nampak lebih cantik, lebih menarik pada waktu gelap atau malam. Berbanding pada waktu siang atau tengah hari di mana cahaya sangat menyerlah, kamu tidak akan dapat lihat tanglung tersebut. Dapat lihat tapi tidak menariklah. Kita tidak dapat lihat macam mana keadaan tanglung itu jika kita nyalakan api dari dalam. Okey. Kita teruskan dengan latihan muka surat 40. Masih lagi terang dan gelap. Soalannya, nyatakan perbezaan yang berlaku dalam keadaan gelap dan terang berikut. Dia minta kamu nyatakan perbezaan. Okey, kita lihat situasi. Pada waktu gelap, kita sukar membaca. Pada waktu terang, kita akan mudah membaca. Jadi, kita akan tulis terang, mudah membaca. Okey, mudah membaca.
Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Pada waktu terang, kita mudah berlari. Jadi, pada waktu gelap, kita sukar berlari. Maaf. Kita sukar berlari. Okey. Kemudian kita lihat gambar yang ketiga. Aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti tidur. Jadi, kalau gelap, apabila gelap, kita akan mudah tidur. Berbanding pada waktu yang terang, kita akan sukar tidur. Okey. Kemudian kita lihat latihan muka surat 41. Menyusun objek untuk membentuk bayang-bayang. Ini juga adalah salah satu uji kaji ataupun eksperimen mudah yang murid boleh lakukan di rumah. Hanya 3 bahan yang diperlukan, iaitu layar putih. Jika tidak ada layar putih, kita boleh menggunakan dinding, lampu sulu dan bola. Okey, kita lihat langkah-langkah untuk menjalankan eksperimen ini. Yang pertama, susun kedudukan alat dan bahan seperti di dalam jadual di bawah. Kemudian, pasang lampu sulu dan catatkan pemerhatian di dalam jadual berikut. Okey, kita lihat susunan A. Kita ada lampu sulu. Bila lampu sulu kita hidupkan atau kita pancarkan cahayanya ke arah bola, maka akan terhasilnya bayang-bayang. Kerana jika kita pasang lampu sulu tu kan, akan terhasilnya bayang-bayang di layar skrin. Okey. Jadi, pemerhatian ada 2 sahaja jawapan. Ada bayang-bayang atau tiada bayang-bayang. Jadi, jawapannya ialah ada bayang-bayang. Okey. Kemudian kita lihat susunan objek B. Kita ada bola di belakang, kemudian lampu sulu kita letak di tengah dan kita pancarkan cahaya. Bila kedudukan objek kita susun mengikut susunan B, maka tidak ada bayang-bayang. Jadi kita akan tulis tiada bayang-bayang. Okey. Kemudian kita akan jawab soalan yang diberikan. Soalan pertama, susunan alat dan bahan yang manakah membentuk bayang-bayang. Okey, yang ini susunan A lah jawapan dia. Jadi kita akan tulis susunan A. Kemudian soalan nombor 2,
Bayang-bayang terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek. Objek yang kita gunakan tadi adalah bola. Okey, bayang-bayang akan terhasil jika cahaya dihalang oleh objek, iaitu bola. Okey. Kita teruskan dengan latihan muka surat 42. Okey, ini juga adalah satu eksperimen. Yang ini kita tidak akan bincangkan kerana eksperimen ini murid boleh cuba buat sendiri. Okey. Jadi kita terus kepada latihan muka surat 43. Okey, mereka cipta permainan bayang-bayang. Arahannya, tulis nombor urutan yang betul bagi langkah mereka cipta permainan bayang-bayang. Okey, dia ada bagi 6 gambar A sehingga F. Dia minta kita tulis nombor. Jadi kita akan tulislah nombor macam mana untuk kita menghasilkan permainan bayang-bayang. Okey, yang pertama mestilah kita sediakan alat dan bahan. Jadi ini adalah nombor 1. Gambar A adalah gambar yang pertama, nombor 1. Kemudian kita akan lakar objek yang dikehendaki. Setelah kita lakar, kita akan suri dan gunting bentuk objek. Setelah kita gunting, barulah kita lekatkan objek pada lidi. Okey. Kemudian dekatkan objek pada dinding dan nyalakan lampu sulu dan perhatikan bayang-bayang yang terhasil. Jadi, ini adalah jawapan bagi latihan muka surat 43. Okey. Kita teruskan dengan latihan muka surat 44 yang terakhir. Ini pun satu uji kaji yang mudah yang murid boleh lakukan sendiri di rumah, iaitu mencipta bayang-bayang tangan. Kita hanya perlukan lampu sulu dan tangan. Okey. Langkah yang pertama, nyalakan lampu sulu dan halakan pada dinding. Bentukkan objek menggunakan tangan di antara lampu sulu dan dinding. Perhatikan bayang-bayang yang terbentuk. Okey, seperti dalam gambar yang ditunjuk ni lah. Jadi, kita akan selesaikan terus soalan. Arahan yang diberi ialah padankan bayang-bayang yang terhasil daripada bentuk tangan yang dibuat. Okey, kita akan lihat bentuk tangan dan kita akan padankan dengan bayang-bayangnya. Jadi, kita lihat gambar yang pertama, pasangannya adalah yang di tengah. Kemudian gambar kedua, pasangannya adalah yang paling bawah. Kemudian gambar yang ketiga, pasangannya yang paling atas. Okey, jadi ini adalah jawapan bagi latihan muka surat 44. Okey, sampai sini sahaja video untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang.